Hai, Assalamualaikum. Okey, ini video yang ke-11, kesinambungan daripada video yang ke-10 hari itulah. Okey. Masih di bawah tajuk yang video yang ke-10 hari itu adalah tajuk kita adalah kita tukar boleh ubah rawak X kepada Z. Maksudnya X kepada Z, tukar X kepada Z. Dan video 10 hari itu saya dah bagi beberapa penerangan tentang latihan yang dibagi ni dah. Okey, bila dia bagi soalan yang direct macam gini, so dari X ni kita tukar kepada Z. Okey. So sekarang ni kita nak cuba buat latihan bila dia bagi dalam bentuk situasi ataupun dalam bentuk ayat macam ni lah. Okey, sebenarnya dia buat dah ni. Okey, dia dah buat dah ni. Lepas tu dia ada bagi satu latihan, tapi saya nak terangkan lah supaya lebih jelas. Okey. So kita tengok contoh yang ni. Okey, so saya cuba buat. Okey, first apa? Kalau kita dapat soalan yang dalam situasi ni, kita kena pastikan kita kena faham apa yang dia cuba sampaikan dalam soalan tu lah. Dan kita kena tahu dekat mana kita nak ambil maklumat kita. Okey. So yang ni, okey, skor. Okey, skor yang diperolehi. So maksudnya sekarang ni data kita adalah mengenai skor. So skor ni adalah X. Okey. Masa markah dia. So yang diperolehi oleh 6,000 orang. So 6,000 orang ni adalah populasi lah. Okey, bila kita buat satu kajian ke ada satu kajian lah. Okey, so yang ni dia punya populasi dia. So dalam suatu peperiksaan tertentu bertabur secara normal dengan mean. Okey, mean dia dibagi, sisihan dia piawai pun dia ada bagi. Okey, so daripada soalan ni, soalan tak masuk soalan A lagi. So daripada ayat yang dibagi ni kita dah boleh tahu. Okey, kita dah tahu mean dengan sisihan piawai. So kita senaraikan maklumat yang dia bagi. So mean dia bagi 55, sisihan piawai dia bagi 10. Okey, so barulah kita baca soalan nombor A ni. Okey, jika satu skor. Okey, so jika satu skor, so yang ni adalah X. Okey, sebab skor kan X. So skor 75 lebih. So lebih tu tanda dia mesti lebih besar dan sama dengan. Okey, yang diperlukan untuk lulus. Maksudnya siapa yang dapat markah 75 ataupun 75 tu dia ada lulus lah. So dia nak bilangan pelajar yang mendapat grade cemerlang. Okey. So kita nak tahu bilangan ni, kita kena tahu dia punya kebarangkalian dululah. So kita kena cari kebarangkalian dia. So bila kita dapat P tu, kebarangkalian tu, barulah kita kena darab dengan 6,000 ni. So darab dengan 1,000, dapatlah dia punya bilangan pelajar tu. Okey. So first tadi kita dah ada maklumat mean dengan sisihan piawai. Okey, lepas tu yang A ni, okey, saya buat soalan A. Okey, dia nak P. So kita nak cari kebarangkalian. Okey, kebarangkalian P tu lah. Okey, kebarangkalian untuk skor markah yang lebih daripada 75. Okey, so soalan dia yang ayat-ayat ni, jika satu skor 75 atau lebih yang diperlukan untuk lulus dengan cemerlang. Okey, so dalam matematik ni macam ni lah. Okey, bentuk dia macam ni. So P X lebih besar daripada 75. So X ni kita kena tukar kepada Z. Okey, X ni kita kena tukar kepada Z. Okey, so kita tukar kepada Z lah. So P X tu terus tukar kepada Z. Okey. Okey, so Z dia ada formula dia dah. X tolak mean dengan sisihan piawai. Okey. So P Z, turunkan Z. So X tadi 75 ni lah. Okey, 75, mean dia 55, sisihan piawai dia 10. Okey. So yang ni guna saja kalkulator. Yang ni kamu akan dapat 2. Okey. So bila dah dapat Z dekat sini, barulah kita boleh tengok table. Sebab kat sini adalah Z. Macam saya cakap dekat video 10, yang X ni kena tukar kepada Z. Sebabnya untuk bolehkan kita tengok table lah. Okey. So bila kita dapat macam ni, kita lukis graf. Okey. Okey, kalau dapat yang ni, tanda dia lebih besar dan kat sini adalah positif, lagi senang sebabnya dia adalah
positif dan loriknya sebelah kanan. Lebih besar dia ke kanan. So bila dapat graf macam ni, direct boleh tengok table. So cari 2 tu 2.0 dah. 2.00. Okay, so bacaan dia, so jawapan dia adalah 0.0228. Okey, yang ni kebarangkalian untuk markah untuk dapat 75 dan ke atas ni lah. So dia nak bilangan. So bilangan dia, kita darablah 0.0228 darab dengan 6,000 pelajar. So kat sini kamu akan dapat 137. Okay, itu jawapan akhir dia. Kalau kamu berhenti kat sini, tak dapat markah penuh lah sebab dia nak bilangan. Okay. Kalau dia tanya kebarangkalian saja, ya boleh berhenti sampai sini. Kalau dia nak bilangan, kita kena darablah dengan populasi kita tu ada berapa. Okey. So A dapat, okay, B pula. Okay, B, jika 70% daripada calon-calon itu lulus dalam peperiksaan. Okey, dia terbalik dengan soalan A dengan B ni. Soalan A dia bagi markah, dia suruh kita cari kebarangkalian ataupun luas bawah graf. Yang ni dia bagi luas, dia tak bagi skor tu berapa. So maksudnya kita tak tahu nilai X tu berapa. So jika 70% daripada calon-calon itu lulus dalam peperiksaan, anggarkan skor. So skor ni X, kita tak tahu berapa. Okey. Skor minimum. Minimum ni maksudnya simbol dia lebih lah, lebih besar. Dia tak boleh dapat kurang. So siapa yang nak lulus kena dapat lebih daripada nilai X yang kita tak tahu berapa nilai X ni. Okey. So kita boleh simpulkan macam ni. Okay. So P X mesti kena lebih besar dan sama dengan daripada skor X yang kita tak tahu berapa ni. Let's say lah kita simbolkan dia sebagai huruf K. So kita buat huruf K. Tak kisah nak buat K ke M ke L ke. Okay. So yang ni adalah 70%. 70% kita kena tukar kepada bentuk perpuluhan lah. So 70 bahagi 100 dapat 0.7. So basically dia akan dapat macam ni lah bentuk dia, X, K, 0.7. Okay. So pembalik ubah rawak ni, X ni skor ni dia tak bagi tahu berapa. Okay, dia kata dia suruh kita cari angka berapa. Okay, cuma dia bagi luas bawah graf 70 ataupun dia bagi kebarangkalian. Kebarangkalian pelajar yang dapat lebih markah lulus, yang mana markah lulus dia ni sebanyak K yang kita tak tahu berapa adalah 0.7. Okey. Okey, bila dah dapat macam tu, okey, so X tu tetap kita kena tukar kepada Z. Okey. So P X ni terus tukar kepada Z. Okey, so bila kita tukar, kita masukkanlah formula X tolak min sisi hampir awal. So yang ni 0.7. Okey. Okey, so kita masukkan apa yang kita tahu. X kita tak tahu. Okey. X tadi kita tak tahu yang kita simbolkan sebagai K. So kita masukkan K lah. Okey. So kalau kamu buat M kat sini, M lah. Kalau buat A lah kat sini. Okey. So min dekat sini berapa tadi? 55. Sisi sampai awal 10. So yang ni 0.7. Okey. So bila dah sampai sini, okey, kita dah tahu dekat sini adalah suatu nombor, ada satu nombor je, cuma kita tak tahu K ni berapa. So dekat sini satu nombor Z kat sini yang kita baca Z kat sini, yang kita tak tahu berapa ni, luas dia adalah 0.7 dekat dalam ni. Okey. So luas dia 0.7 ni kita tak boleh nak tengok. Okey, kita tak boleh nak tengok sebabnya paling besar dia pun 0.5. Okey, so bila kita lukis graf, okey, 0.7. Okey. So dia 0.7 ni positif. Okey, so bila dia 0.7, yang ni lebih besar. So lebih besar dia sebelah kanan lah. So sebelah kanan positif. So kat sini kita dah tahu confirm kat sini 0.5 luas dia. Tapi dia nak 0.7. 0.7 maksudnya dia akan makan dekat bahagian negatif ni. So barulah cukup tu 0.7. So nilai K dia adalah sebenarnya duduk dekat sinilah palang dia ni. Bila duduk kat sebelah kiri, dia adalah nilai negatif. So dekat sini negatif something yang kita tak tahu berapa yang kita nak cari ni. So
PZ lebih besar daripada negatif berapa yang kita tak tahu ni, luas dia adalah 0.7. So bila dapat graf yang macam ni, okey, yang ni kita tahu yang ini adalah 0.7. okey, so graf 0.7 ni, luas 0.7 ni tak membantu kita untuk kita mencari nilai K, sebab dia 0.7 paling besar 0.5. So bila kawasan K, kita divide A dengan B. So bila kawasan B tak membantu kita, kita gunalah kawasan A. Kawasan A mestilah kita tahu. Macam mana kita tahu? Yang ni kita tahu 1 kan, luas dia 1. Okey, so luas bawah graf ni adalah 1. So tolak yang merah yang kita tahu ni, kawasan B ni 0.7. So dekat situ dapatlah kat sini 0.3. So 0.3 tambah 0.7 dapatlah 1. Okey, so dekat sini kita tukarlah PZ lebih besar K tolak 55 10 sama dengan 0.3 lah. 0.3 ni datangnya daripada 1 tolak 0.7 tadi ni lah, yang ni. Okey. So yang ni barulah dia membantu kita untuk kita tengok dalam table. So kita cari 0.3. Okey, 0.3. Kalau kamu confuse 0.3 ni nak cakap mana, kita tambah kosong supaya nampak. Okey, yang ni maksudnya 0.3000. So cari 0.3000. Okey, so yang ni 2981, yang ni 3015. So dia duduk tengah-tengah ni kan. So bila duduk tengah ni, kita kena ambil lebih besar ni lah di antara dia. So yang ni datang ni daripada nilai. Okey, yang ni kita ambil, kita tulis dulu. Okey, yang ni kita ambil 0.3015. So bila kita ambil lebih besar daripada dia, ada perbezaan dalam alat dia lah kan. Yang ni tolak yang ni, kita dapat 0.0015. Okey, so yang ni menentukan kita untuk mencari bacaan dia lah kat mana ni, nilai Z dia ni, sebab kita nak bawa keluarkan ni. Okey, so yang ni K tolak 55/10 kita bawa keluar mesti sama dengan Z. Okey, yang ni nilai Z yang kita tahu apa, yang kita tengok ni. So yang ni membantu kita untuk kita cari Z. Okey, so sama dengan yang ni kita ambil kat mana tadi ni, 0.305 ni 0.52. So 0.52. So 0.015 ada tak 0.015? Oh tak ada, dia ada 14 dengan 17. So yang ni kalau tak ada kena ambil bawah dia. Kalau tak ada 15 kena ambil 14. Kena ambil hampir, bukan lebih besar atau lebih kecil, kena ambil paling hampir dengan dia. So kalau 15 yang paling hampir dengan dia 14. So yang ni atas dia 4. So 5, 2, 4. So bawa keluar yang tu, barulah kita boleh cari nilai K lah. So K tolak 55, yang ni darab, kamu akan dapat negatif 5.24 kan. So K selesaikan yang ni tolak di sini jadi tambah negatif 5.24 tambah 55. So K 49.76. Okey, yang ni kenapa negatif? Okey, asalnya sebab tadi nilai K dia adalah negatif. So kat sini kita kena letak negatif lah. Okey, so hati-hati dekat situ. Kena tengok nilai palang kita tu kat mana. So palang kita sekarang duduk bahagian negatif. So kat sini negatif lah. Okey, so yang ni 10 darab 0.524 dapat yang ni. So yang ni bawa pergi ke belakang jadi tambah. So dapatkan nilai K. Okey. Okey, C saya buat sebelah sini. Okey, C ni hitung kebarangkalian bahawa seorang calon yang dipilih secara rawak mendapat skor di antara 4, 5. Okey, yang ni dia dah bagi X skor. X ni kan skor. So yang ni dia bagi di antara lah. So maksudnya bila di antara ada satu besar dan satu kecil lah. So P 45 kiri. So dia duduk macam ni lah. Okey, so ayat-ayat dia yang panjang-panjang tu kalau tulis dalam bentuk matematik macam ni lah. Gitu. So yang ni kita nak cari kebarangkalian dia. So nak cari kebarangkalian X ni kena tukar kepada Z dululah. Yang ni kena tukar kepada Z. So P, okay, kita tukar terus kepada Z. So bila nak tukar kepada Z, yang ni X tolak min sampai awal. So X ni terus tukar kepada Z. So yang ni pun sama, X tolak min sampai awal.
So P. So X sebelah kiri dia 45. Tolak dengan min dia tadi 55. Sampai awal 10. So Z kekalkan Z. Sebelah kanan 65 min 55. Sisi hampir awal sama 10. Okey, yang ni guna kalkulator selesaikan. Yang ni kamu akan dapat negatif 1. Sebelah kanan pun kamu akan dapat 1. So 1 positif, 1 negatif. Okey, so bila kita lukis graf, ada satu bahagian negatif 1, satu bahagian lagi positif. Okey, so kita baca satu-satu. Z lebih kecil daripada 1. So daripada positif 1 ni lebih kecil daripada kiri. So yang ni Z lebih besar daripada negatif 1. So negatif 1 dia lebih besar ke kanan. So dia dapat graf macam ni. Okey, yang ni bila kita jumpa graf macam ni, banyak kali dah kita jumpa graf macam ni. So bila kita dapat graf macam ni, mesti akan melibatkan 1. Kenapa? Sebab palang yang ni tak membantu kita untuk kita mencari luas yang ni. Sekarang kita nak yang merah ni berapa. Okey, so 1 ni tak membantu kita untuk kita cari dalam table sebabnya 1 ni dilorek sebelah kiri. Dia sebab dia lebih kecil. Okey, dan yang ni pun sama, tak membantu sebab dia negatif. So bila tak membantu, kita divide kawasan kita. Okey, so kalau 1 dengan 1 ni maksud dia luas dia sama. So A dengan A ni sama. So yang B ni kita tak tahu berapa. Okey, so A tambah A, luas dia sama. Tambah dengan B mesti kena dapat 1 kan. So A tambah A 2A tambah B sama dengan 1. Okay, A ni adalah antara A dengan A kiri dengan A kanan ni, yang mana boleh tengok table? A sebelah kanan. Kenapa? Sebab A sebelah kanan ni dia positif dan dia lebih besar lah sebab dia lorek sebelah kanan. So bila kita tahu A yang kanan, automatik kita akan tahu A sebelah kiri sebab dia adalah sama. So A itu adalah P. A itu adalah PZ lebih besar daripada 1 tambah B yang kita tak tahu berapa tu sama dengan 1. So yang ini boleh tengok direct table 1. Okay, so 1 tengoklah table. Okay. Okay, 1. Okay, 1.0. Okay, 1 ni macam 1.0 lah. So 1 dengan 0. So dia duduk dekat 0.1587. So 0.1587. So tambah B sama dengan 1. So nak cari B yang dibawa pergi belakang lah. Okay. So yang ni kamu akan dapat guna saja kalkulator. Yang ni kamu akan dapat berapa? So kat sini kamu dapat 0.6826. Okey. So itu kesemuanya soalan dekat sinilah A, B, C ni. So A ada sebab kat sini, B dekat sini, C dekat sini. Okey. Dia dah ada buat dekat sini. Okey, apa yang dia buat ni samalah apa yang saya cerita ni. Okey, yang dia buat ni. Okey, saya terangkan kenapa dia buat dapat macam ni, kenapa yang ni dapat jawapan yang ni, kenapa yang ni dapat jawapan yang ni, kenapa yang ni dapat jawapan yang ni. So saya dah buat dekat sini sekali dengan dia punya penerangan dia lah. Okey. So yang ni dah. Kita cuba buat latihan ni pula. Okey, ini last latihan muka surat 38. Okey. Sama juga yang ni dikata skor. So skor ni data dia berkenaan skor lah. So skor dia X yang diperolehi oleh sekumpulan pelajar. So yang ni populasi dia dalam satu ujian IQ berteraburan secara normal dengan min. Okey. So kita senaraikan maklumat yang kita ada. Min kita ada 40. Sesi hampir awal kita ada 10. Okey. So baru kita baca soalan.
So jika 15% pelajar gagal, cari skor. So sekarang ni X. So kita kena faham betul-betul soalan sama ada dia nak X ataupun dia nak P. P tu maksudnya luas bawah graf tu lah. Okay, so bila dalam peratus-peratus ni maksudnya dia dah bagi luas lah. So dia bagi kebarangkalian. Kebarangkalian tu luas bawah graf lah. Okay, so jika 15% pelajar gagal dalam IQ, cari skor. Okay, cari skor minimum. Okay, kalau minimum ni ingat, kalau minimum ni maksud dia tanda dia lebih besar. Minimum tu maksudnya paling-paling kurang dia kena dapat lebih daripada skor X yang kita tak tahu berapa ni. Okay, so dekat sini PX lebih besar dan sama dengan X yang kita tak tahu berapa ni, kita simbolkan sebagai K lah, tak kisahlah apa-apa. So yang ni sama dengan 15%, ataupun yang ni 15 bahagi 100, kita kena tukar, dia akan dapat 0.15. So X ni kita kena tukar kepada Z. So P, Z, X terus tukar kepada Z. So yang ni masuklah formula dia. X. So X tolak min sisihan piawai. Okay, 0.15. So kita masukkan apa yang kita tahu. Kita tahu kat sini min dengan sisihan piawai. Kita masuk dia dulu. So X ni kita tak tahu berapa yang disimbolkan sebagai K. So tolak min dia 40, sisihan piawai dia 10. So 0.15. Okay. So yang ni 0.5 kita lukis graf. Okay, bila lebih besar, okay, so bila lebih besar maksudnya ruangan fokus kita adalah sebelah kanan lah sebab dia lebih besar. Okay, lebih besar dan dia adalah 0.5. Okay, dia duduk bahagian positif lah. 0.5 maksudnya sampai dekat sini dah dia tak melebihi. Dekat sini 0.5 kan. So dekat sini adalah K. Okay. Okay, so sekarang adalah nilai K dekat situ. Okay. So, yang ni kita tahu. Yang ni dia dah bagi ruas dekat sini adalah 0.5. Okey. So, yang ni kita tak, yang ni nilai K ni, lepas kita tengok nilai K ni 0.5. Luas ni membantu tak kita untuk cari K? Okey, membantu. 0.5, 0.15. Okey, yang ni membantu kenapa nilai dia positif. Positif boleh tengok dalam table. Maksud dia lebih besar. Lebih besar pun boleh tengok dalam table. So dua-dua ni okey, lebih besar dan positif. So boleh cari 0.15. Okey, kalau confuse kita tambah kosong kat belakang ni. Okey. So kita keluarkan yang ni dulu ni sebab yang ni nilai Z kan. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai Z lah. So kita bawa keluar. So K tolak 40 bahagi 10. Okey. First tu nak tahu kat sini ni kita kena tahu bacaan dekat sini lah. Z ni berapa? So 0.15, 0.15, 0.15, 15. Okey. So 15 dia duduk dekat tengah-tengah ni kan. So di antara ni di bawah dia, ni atas dia. So kena ambil atas dia. So atas dia kita ambil 0.15. So ralat dia tolaklah 1515 tolak 0.1500. So ralat dia 15. Okey, so ralat dia 0.00001 5 kan. Okey. Okey, so yang ni kita dah tahu kedudukan dia. Z ni adalah dekat sini. So daripada yang ni lah kita letak dekat C ni. Okey. Dekat C pula dekat K ni yang kita nak cari ni. Okey, nilai Z dia ni. Okey, yang ni tadi kita ambil dekat 1.03. Okey, 1.03. So ralat dia 15. 15 tak ada. Tak ada hampir dengan dia 15. So 6. 6. Oh, dia ada 16. Kalau ada 16 ambil 16. Okey, dia tengah-tengah ni kan. Kalau dia tengah-tengah ni kita ambil yang atas ni 16. Kalau yang tadi tu dia berapa tadi? Kat sini kan 14 dengan 17. Dia 15. So 15 dengan 17 jauh sangat. So yang ni 14. So kalau macam ni kita ambil 16. So 16 tu duduk dekat 7. So 1.037. So yang ni boleh carilah K tolak 40. Yang ni darab. So kamu akan dapat 1.037.
7. So K 10 37 tambah 40. So nilai K 50 37. Okey. So markah yang patut lulus adalah 50.37. Okey, so B. Okey, so B dia nak apa? Kita baca soalan dulu B. Okey. So B sama juga, dia nak cari skor. Dia nak cari skor tu maksud dia nak cari X lah. Okey. So yang ni dia bagi P ataupun kebarangkalian ataupun luas bawah graf. Okey, nak mendapat markah cemerlang. Minimum pun sama. Minimum ni maksud dia simbol dia macam tu lah. Okey. So jadinya sama je dengan yang A. So jadi Px lebih besar daripada yang kita tak tahu berapa, kita simbolkan K sama dengan 10%. 10% adalah 0.10 lah. Okey. So yang ni X tu tukar terus kepada Z. So yang ni X tolak min sisi ampere Y 0.1. So kita masukkan apa yang kita tahu dulu. X ni kita tak tahu berapa, yang disimbolkan sebagai K. So masukkan K. So min 40. Sisi ampere Y 10. Samalah. So yang ni 0.1. Okey. So kita tengok dulu palang dia tu duduk positif ke negatif. Sebab yang tu menentukan bila kita nak bawa keluar yang ni lah. So yang ni kita bawa keluar K tolak 40 10. So, sama ada kat sini negatif ke ataupun positif. Okey. So yang ni lebih besar sebelah kanan, dan yang ni pun 0.1 je. Maksudnya dia duduk sebelah kanan je lah. So kat sini K. Okey. So kat sini kita tahu luas dia 0.1. So yang ni graf macam ni, direct boleh tengok table. So kita tengok table dia 0.1. 0.1. So kalau confuse, kita tambah 0.0 kat belakang ni kalau tak nampak. Okey, so yang ni 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, where? Yang ni. Yang ni bawah, yang ni atas. Okey, so yang ni ambil atas daripada dia lah. So yang ni datangnya daripada 0.1003. Alat dia 0.003. Okey. So nilai yang ni membantu kita. So first ni tadi duduk dekat nilai Z 1.28. Positif kan? Masih positif lah. 1.28. So yang belakang ni 3. Ada 3 tak? Kalau tak ada 3, okey, di tengah ni. Lagi dia kena ambil 4. Okey, so kalau ni kita kena ambil 4. Jadi 4 ni berapa? 2. Okey, so dia dapat yang tu. Boleh cari K. So yang sama lah darab. Jadi 12.82. Yang ni pergi sana, jadi tambah 40. So K 52.82. Okey. So maksudnya dekat sini maksudnya dekat sini 10% yang dapat ujian IQ tu adalah markah dia sebanyak 52.82 markah. Okey. So ini je latihan dia yang ada. Okey, yang ni samalah yang saya buat tadi ni, dia ada ruangan 2 buat dia. So yang ni dah subtopik yang 2.2. So sampai sini yang last untuk 2.1. So saya harap kamu tengok yang ni, fahamkan, tengok dah fahamkan. Sebab bendanya daripada apa yang kita dah belajar ni, benda ni apa yang baru dekat sini adalah X tukar kepada Z saja. X tukar kepada Z. So bila kita dah cari, nak cari dalam table, kita dah tahu macam mana, graf pun kita dah tahu macam mana. Maksudnya kita dah belajar dah sebelum ni, graf ni macam mana. Yang ni nak cari K pun kita dah belajar macam mana. So benda baru dekat sini adalah daripada X ni tukar kepada Z saja. Lepas kita dah tukar, dia dah jadi normal tu, benda ni repeat balik step yang sebelum ni. Okey. So kat ni dalam 30 minit. Okey, yang ni video yang ke-11. Okay, selamat menonton dan terima kasih.